Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi ke muka surat 94. Kita tengok, dia kata graf jarak masa lagi 7.1. Dia bagi graf, ini jarak melawan masa. Okey, keturunan menunjukkan objek sedang bergerak dengan suatu laju tertentu. Okey, itu maksud dia. Graf menunjukkan objek terhenti atau pegun. Okey, jadi kalau awak tengok graf ni menaik macam ni, dia tengah ada laju. Kalau awak tengok dia mendatar macam ni, mengufuk macam ni, dia adalah tengah berhenti. Kalau dia turun ke bawah, keturunan negatif menunjukkan objek sedang bergerak balik ke titik asal. Okey, itu cikgu terangkan. Okey, maksud dia macam ni. Contoh ini jalan. Cikgu suka lukis yang macam ni. Ni rumah. Ni contoh ni sekolah. Kan? Okey, ni ada satu pokok. Okey, jadi dari sini 0 kilometer. Sampai ke sekolah ialah 4 kilometer contoh. Okey, sampai ke sini ialah 2 kilometer. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan graf ni dari sini ke sini tu, maksudnya dia bergerak dari sini sampai sini. Okey, ini maksudnya graf ni. Okey, dia jalan dalam masa T ialah time. Time masa dia ialah 2 minit. Okey, sampai sini. Kemudian dari sini sampai sini, contoh sini 1 kilometer kan. 1 kilometer, tambah lagi sini sampai sini 1 kilometer lagi. Sampai ke pokok, dia berjalan makin laju. Jadi T dia sama dengan 1 minit. Makin laju tu maksudnya, dia jalan laju sampai ke pokok, cepat, ambil masa 1 minit saja. Tu maksudnya makin laju. Jarak dia sama 1 kilometer. Jadi itu grafnya makin laju. Okey, makin curam makin laju. Seterusnya apa yang dimaksudkan dengan mendatar ni? Maksudnya sampai dekat pokok ni kan, sampai dekat pokok, dia berhenti. Dia berhenti, mungkin dia rehat sekejap. Okey, jadi contoh dia rehat, T sama dengan 2 minit. Maksudnya dia rehat 2 minit. Maksudnya dari sini sampai sini, dia berhenti selama 2 minit. Okey. Contoh kalau cikgu bagi, dia start jalan pukul 7 pagi, dia nak ke sekolah, 7 pagi. Jadi kalau 2 minit maksudnya, sampai dekat sini ialah, kalau sini pukul 7, sampai dekat sini ialah 72 minit. Itu maksud dia. Seterusnya dia bergerak lagi sampai ke pokok. Bukan kat situ. Dekat yang sini. Dekat yang sini ialah 72 minit. 72 minit. Cikgu buat 2. Okey, sampai dekat sini dia laju. Dia tambah lagi seminit, 73 minit. Kemudian dekat pokok dia berhenti 2 minit, maksudnya 75 minit. Maksudnya 3 tambah 2 jadi 5. Itu maksudnya berhenti. Seterusnya, okey, yang ni dalam kes ni lain lah. Okey. Apa yang dimaksudkan dia patah balik ni? Maksudnya sampai kat pokok, kemudian dia patah balik. Dia tak sampai kat sekolah pun dia patah balik ke rumah dia balik. Itu maksudnya graf ni dia patah balik. Okey, dia sampai 0 kilometer balik. Ni masukkan kosong Masukkan kosong. Ni jarak yang kosong. Ini maksud jarak dia kosong. Kosong kat sini. Masa dia tetap berjalan. Contohnya dia ambil masa lagi, dia jalan laju 2 minit. Jadi ambil masa lagi 2 minit, jadi 7. 5 tambah 2, 7. Itu cara kita baca graf. Jadi ini adalah ilustrasi sebenar daripada graf tu. Okay, jadi cikgu terus pergi kepada, seterusnya formula dia ada laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, jadi cikgu buat kat sini. Cara awak nak ingat, awak boleh tulis dalam buku awak. Jarak bahagi masa ialah laju. Jadi kalau kita nak tahu laju, kita tutup laju.
adalah jarak bagi masa. Kalau kita nak tahu masa, kita tutup masa ialah jarak bahagi laju. Okey, macam tu lah. Kalau kita nak tahu jarak, kita tutup jarak, dia adalah laju darab masa. Ya, awak ingat segitiga ni. Seterusnya laju purata, perkataan purata jadi tambah sini, laju juga. Jadi dia adalah jumlah jarak juga sama, bahagi dengan jumlah masa juga buat sama. Jadi yang bezanya perkataan dia tambah purata dengan jumlah. Formula sama. Okay, nanti cikgu terangkan. Okay, kita tengok nombor 1. Dia kata graf jarak di bawah menunjukkan gerakan bagi satu zarah dalam tempoh 15 saat. Dia kata hitung tempoh masa zarah itu berhenti. Jadi kita tahu berhenti adalah dekat sini, dia maintain, dia tak bergerak. Jadi masa dia ialah 10 tolak 5. Jadi soalan A ialah 10 tolak 5 sama dengan 5 saat. Soalan B, dia kata jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu. Jadi kalau kita tengok dekat paksi Y ialah jarak. Jadi jumlah semua kita tengok paling tinggi ialah 50. Jadi jawapan dia ialah 50 meter. Soalan untuk tajuk graf, kita boleh terus baca daripada graf. Okey, soalan C dia kata hitung laju. Hitung laju zarah itu dalam 5 saat terakhir. Jadi perkataan 5 saat terakhir ni ialah dari sini sampai sini. 10 sampai 15, 15 tolak 10 ialah 5. Itu maksudnya 5 saat terakhir. Dia awak tengok dari sini sampai sini, maksudnya awak tengok graf sini sampai graf sini. Okey. Jadi formula laju, kalau kita tengok laju sini kita tutup ialah jarak bahagi masa. Okey, jadi jarak ialah dekat paksi Y, kan? Dekat paksi Y ialah jarak. Jadi dari sini sampai sini ialah 50 tolak 20, 30. Bahagi masa dia dari sini sampai sini ialah 5. Jadi 30 bahagi 5 ialah 6. Unit dia ialah yang ni Y bahagi X, jadi meter per saat. Jadi awak boleh ingat laju, awak boleh tulis, cikgu buat kat sini, laju ialah Y bahagi X. Y bahagi X. Paksi Y bagi paksi X. Okey, seterusnya soalan D. Huraikan. Bila dia kata huraikan, maksudnya kena buat ayat. Huraikan gerakan zarah itu dalam tempoh 5 saat pertama. Jadi 5 saat pertama yang ini sampai sini. Kita maksud 5 saat pertama. Jadi kita kena huraikan. Jadi bila kita nak huraikan, kita kena buat ayat. Ayat dia ialah laju zarah itu bergerak dengan laju. Jadi laju kita kena kira. Jadi kalau kita nak kira laju ialah tadi laju kan, Y bagi X. Laju jarak bagi masa. Samalah jarak bagi masa ialah Y bagi X. Jadi kita kira dari sini sampai sini, Y dia ialah 20 tolak 0. Ni 20 tolak 0. Jadi 20. Bahagi masa dia ialah dari sini sampai sini 5. Jadi laju dia 4. Unit dia meter per saat. Kenapa per? Sebab bahagi kan. Atas ni meter, bawah ni saat. Jadi dia adalah meter per saat. Okay. Itu laju dia. Jadi kita buat ayat zarah bergerak dengan laju 4 meter per saat sejauh berapa jarak dia? Sini sampai sini ialah 20 meter pada masa dia berapa lama? Sini sampai sini ialah 5 saat. Jadi kalau nak buat ayat, dia ada 3 ayat. Ingat dia ada 3 ayat. Ayat pertama laju, ayat kedua jarak dia sejauh, ayat yang ketiga ialah masa dia. Jadi awak kena ingat yang itu. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2 awak try buat. Cikgu pergi ke soalan nombor 3. Soalan nombor 2 try buat. Cikgu pergi soalan nombor 3. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah lori dari bandar A ke bandar B dan pulang semula ke bandar A. Jadi A ke B dan balik ke A.
Jadi dia kata hitung masa yang diambil oleh lori itu untuk bergerak dari bandar B pulang ke A. Jadi maksudnya dari sini A, naik sini B, balik sini patah balik A. Itu maksudnya. Dia nak dari B ke A, dari B sampai A, dia tanya masa. Kan? Dia dari pukul 9.30 sampai pukul 11.45. Masa dia berapa? Dia awak kena tolak. Yang ni sistem 24 jam. Awak ingat balik masa awak belajar darjah 6, 11.45, tolak 9.30. Kita boleh tolakkan terus. 5, 4 tolak 3, 1. 11 tolak 9 ialah 2. Jadi jawapan dia ialah 2 jam 15 minit. Okay, seterusnya soalan A2. Jumlah jarak dalam kilometer keseluruhan perjalanan itu. Jadi jumlah jarak, awak tengok dekat paksi Y jarak. Jadi sini sampai sini 120, dia patah balik 120. Jadi 120 tambah 120 ialah 240 km. Itu maksudnya. Kalau cikgu lukis, maksudnya ini bandar A digerak ke bandar B sejauh 120 km. Kemudian dari bandar B dipatah balik 120 km. Jadi kita tambahkan dapat 240. Seterusnya yang ketiga, laju purata. Okey, dia dah sebut perkataan purata. Dalam kilometer per jam, lori itu bagi keseluruhan perjalanan. Jadi laju purata, awak tahu laju formula dia ialah jarak bahagi masa ataupun paksi Y bahagi paksi X. Jadi kita ambil dia punya jumlah. Kalau perkataan purata adalah jumlah. Jadi jumlah jarak dia ialah 240. Ni. Jumlah masa dia dari pukul 8 sampai pukul 11.45. Jadi kita kena tolakkan 11, cikgu kira kat tepi ni, pukul 11.45. Kita tolakkan pukul 8. Kita nak tahu jumlah masa dia 45. 11 tolak 8 ialah 3. Jadi 3 jam 45 minit kan? Kita kena tukarkan dalam minit ni, awak kena bahagikan dengan 60. Jadi 45 bahagikan dengan 60. Awak tekan calculator. 45 bagi 60. Awak tekan shift, tekan ABC. Dia adalah 3/4 jam. Jadi kita ambil 3/4 jam. Jadi kat sini dia akan jadi 3/4 jam. Okay, jarak dia ialah kilometer. Tadi kan 240 kilometer. Jadi kita bahagikan 240 bahagi 3/3/4. Itu cara tekan calculator. Awak tekan 3/3/4 sama dengan awak akan dapat 64 km per jam. Okey, seterusnya soalan B dikata huraikan jadi berayat. Huraikan keseluruhan perjalanan lori itu. Jadi ingat nak berayat kena ada 3 benda. Okey, jadi berayat lori itu bergerak sejauh, cikgu ambil jarak dulu, sejauh 240 km dalam tempoh, okey, jam dia ini 3 jam, yang ni cikgu boleh ambil 3 jam 45 minit dengan laju purata. Kita boleh ambil laju purata terus 64 km per jam. Okey. Soalan nombor 2, cikgu bagi jawapan, awak try buat. Jawapan A1 ialah, dia kata dalam minit, jawapan dia ialah awak akan dapat A1 0.1 jam bersamaan dengan 6 minit. Macam mana? Awak kena darab dengan 60. Jam nak ke minit, kita darab dengan 60. Yang ni kita bahagi. Okay. Seterusnya A2, jawapannya ialah 10 km. Jawapan A3 ialah
30 km per jam. Jawapan B ialah berayat. Raju berhenti selama 6 minit. Berhenti selama 6 minit di kedai. Kemudian bergerak pulang sejauh 20 km dalam tempoh 42 minit dengan laju 28.57 km per jam. Okey, ini awak try buat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.